أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah kita dapat masih lagi menikmati kehidupan di atas muka bumi Allah sehingga sampai pada masa yang telah ditentukan oleh Allah Taala ajal bagi setiap daripada kita sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur dan akhirnya semuanya akan dihadap ke muka pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita akan terus sama-sama untuk kita baca dan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, dan insya-Allah kali ini daripada surah Al-Bayyinah. Ini adalah sepatutnya kuliah subuh pagi Ahad. Amba ada bagi kuliah lah subuh pagi Ahad. Cuma masalah teknikal tak di live, tak direkam. Jadi kita buat pada petang inilah. Jadi ini kuliah kali kedua untuk surah Al-Bayyinah dalam masa seminggu. Apapun Al-Bayyinah ni dia memberi makna bukti yang jelas ataupun keterangan yang nyata, dan dia bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sebagaimana kita tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa penjelasan, membawa keterangan al-bayyinat, keterangan penjelasan yang jelas, yang nyata. Semuanya ada di dalam Al-Quran, dan dia merupakan wahyu daripada Allah SWT, dan dia merupakan al-haq, yang benar. Dia merupakan kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memanglah bila kita sebut Al-Bayyinah ni, keterangan bukti yang jelas, kita ambil contoh mudah macam di mahkamah. Dia jadi mudah bagi tok hakim, bagi tok qadhi untuk buat satu-satu keputusan apabila dia ada bukti yang jelas, bukti yang nyata. Contohnya orang yang dituduh mencuri duit masjid ke, mencuri di kedai orang ke, mencuri duit jabatan kerajaan, mencuri duit negara ke contoh. Jadi tok hakim ni dia mudah nak menjatuhkan hukumnya apabila dia ada bukti yang jelas. Duit ada di tangan dia. Ada rakaman CCTV contohnya. Ada bukti yang jelas, duit berjuta-juta, beratus juta ada dalam akaun dia contohnya. Itu bukti yang jelas. Jadi memudahkan tok hakim ataupun tok qadhi untuk menjatuhkan sebarang hukuman. Begitu juga Islam ni yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia berkait dengan kehidupan di dunia sekarang ni dan akan berterusan sampai ke akhirat. Dia berkait dengan umur ghaibiyat, kita panggil, perkara-perkara yang gaib, yang kita tak nampak, yang kita tidak tahu sekarang ni. Cuma atas dasar ilmu, atas dasar iman, maka kita yakin bahawasanya setiap daripada kita selepas pada kematian akan dihidupkan kembali di akhirat kelak. Semuanya ada bukti yang jelas. Jadi bukti yang jelas ni memudahkan untuk khususnya orang yang nak mencari kebenaran, dan dia boleh beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah antara hikmah utama, faktor utama Allah Ta'ala apabila dia cipta kita manusia ni, dia cipta dengan penciptaan yang cukup sempurna. Dan antara kriteria kesempurnaan adalah
anugerah akal daripada Allah SWT, yang mana dengan akal inilah manusia dapat berfikir, manusia dapat mengkaji, manusia dapat mencari identiti dia, jati diri dan kehidupan yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan surah Al-Bayyinah ini, ada kisah mengatakan Nabi SAW pernah panggil Ubay bin Ka'ab. Jadi apabila Ubay datang, Nabi dia kata, dia bersabda, ya Ubay, innallah qad amarani an aqra'a alayka surata lam yakunil ladzina kafaru, ay surah Al-Bayyinah. Wahai Ubay, Allah Ta'ala telah meminta mengarahkan aku supaya membaca ayat-ayat ini kepada kamu, wahai Ubay. Faqala Ubay, maka Ubay pun bertanya kepada Nabi SAW, wasammani laka ya Rasulullah, adakah Allah menyebut nama aku wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, na'am. Jadi Rasulullah jawab, ya, Allah Ta'ala menyebut namamu. Fabaka Ubay, maka Ubay pun menangis kerana ialah kita faham terlalu gembira di atas anugerah kurniaan, kelebihan yang Allah Ta'ala beri, antaranya kepada Ubay bin Ka'ab. Dan kita tahu Ubay bin Ka'ab ni antara sahabat yang masyhur. Dia seorang yang faqih dan dia termasuk salah seorang penulis wahyu, penulis Al-Quran. Dia daripada golongan Ansari, daripada kaum Khazraj. Mana Ansari Khazraji. Dan kelebihan dia antaranya ada hadis daripada Nabi SAW, khudhu al-Qur'ana min arba'ah. Ambillah Al-Quran ini. Contohnya kalau kamu nak belajar Al-Quran, boleh belajar dengan mana-mana para sahabat pada masa itu yang menguasai dengan baik, kita kata Al-Quran. Cuma antara yang paling menonjol pada masa itu ada 4 orang. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Mu'adz bin Jabal, yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Daripada 4 orang ni Nabi sebut antaranya Ubay bin Ka'ab. Ada seorang kawan sahabat yang alim juga daripada Mesir. Dia punya pandangan dia ialah kalau untuk sekarang ni lah berkait dengan Al-Quran ni, alhamdulillah kita sekarang ni tidak sebagaimana 30-40 tahun dulu, tahun 70-an 80-an dulu. Contohnya kalau di bulan Ramadan kita nak pergi masjid untuk sembahyang tarawih, tu imam baca 1 juzuk semalaman 1 juzuk tu memang susah, memang payah. Tapi sekarang ni kita boleh pilih mana-mana qari ataupun tu imam tarawih kita boleh pilih. Dan sekarang ni pun begitu juga qurra, kita panggil qari-qari yang baca Al-Quran, sama ada daripada negara kita Malaysia ataupun luar Malaysia, daripada Mesir, daripada Saudi, daripada Yaman, daripada negara-negara Arab yang lain, terlalu banyak kita boleh pilih. Jadi salah seorang kawan tu dia bagi tahu, kalau bagi dia, kalau kita nak untuk qari-qari dari negara Arab, dia kata kalau kita nak fokus kepada bahagian tarannum dan dia panggil al-maqamat ni, bagi orang yang nak berlagu, nak tarannum, dia kata antara qari yang masyhur adalah Muhammad Rif'at. Dia kata Muhammad Rif'at. Kalau dia kata kalau untuk kita nak fokus kepada tajwid, sebutan huruf yang lebih tepat, antaranya dia kata dengan Mahmud Khalil Al-Husari. Dia kalau kita nak dengar Quran, bacaan Quran tu dalam bentuk untuk kita tadabbur, untuk memudahkan kita mendapat khusyuk ketika dengar ataupun baca Quran, kita dengar daripada Muhammad
Siddiq Al-Minshawi. Dan kalau kita nak dengar Al-Quran tu berkait fokus dengan kemerduan, sedap dengar bacaan dia, suara dia apa semua sekali daripada Abdul Basit. Itu pandangan dia lah. Itu berkait dengan Al-Quran. Baik. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maknanya orang-orang yang kafir daripada golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi di sini dia sebut dua, Allah Taala melalui ayatnya fokus pada ahli kitab. Orang yang kufur kepada Allah dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab di sini kebanyakan ulama kata Yahudi dengan Nasara. Kalau zaman Nabi SAW, kalau khususnya Yahudi yang berada di Madinah lah khususnya. Daripada Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Dipanggil ahli kitab tu kerana sehingga zaman Nabi SAW, suhuf dia tu ada masih lagi peninggalan sehingga dibangkit Nabi kita Muhammad SAW. Kutub contohnya suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil. Dan musyrikin tu kalau khususnya ahli Makkah pada masa itulah. Musyrikin ni abadah al-authan, orang yang menyembah berhala. Ikutlah berhala daripada kayu ke, daripada batu ke, daripada apa saja. Aul-authan dipanggil musyrikin. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu orang kafir ni sama ada daripada kalangan ahli kitab, Yahudi, Nasrani dan orang musyrikin, dia tidak akan tinggal agama mereka sehingga datang kepada mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi bukti yang nyata di sini ada dalam ayat yang kedua, Rasulun minallah. Jadi apabila sebut Yahudi, Nasrani ni, ahli kitab ni yang biasa kita baca semua dalam surah Al-Fatihah lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim kita kata yang dimurkai, iaitu sifat-sifat yang ada pada orang Yahudi. Dia tahu tentang kebenaran Islam, kerana sebab itulah antara yang dipanggil ahli kitab, kerana dia ada ilmu. Tetapi mereka tidak mengiktiraf. Mereka menafikannya. Maknanya mereka sengaja menentang ajaran Islam ni dalam keadaan mereka ada ilmu. Ya, jenis kita panggil orang alim yang tidak pakai ilmu dia. Ada ilmu tapi tak ikut ilmu dia, ikut hawa nafsu. Ni perangai ni, sifat ni jenis al-maghdubi alaihim. Waladdallin ni, dan orang yang sesat kita jauh daripada terikut dengan sifat orang yang sesat, iaitu Nasrani dan sesiapa sahaja yang sesat, sengaja mengambil jalan selain daripada Islam. Tak ada ilmu, lebih pada pakai otak kita panggil. Ini al-maghdubi alaihim waladdallin. Rasulun minallah, ayat yang kedua, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi bukti yang nyata ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah yang membacakan lembaran yang suci, iaitu mereka ulama kata Al-Quran lah. Yang mana kita tahu dalam surah Fussilat yang dijelaskan la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi.
Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW ni semuanya adalah benar. Sama ada pada masa lalu, akan datang, semua sekali jelas mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yatlu suhufan mutahharah, yatlu ni baca. Dan baca sebenarnya sebagaimana kita faham dia memberi makna yang luas, tidak hanya sekadar kita kata baca, tapi baca sebagaimana ayat 121 daripada surah Al-Baqarah, ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Dia baca dengan sebenar-benar baca. Macam ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi maksud baca di sini ialah dia baca, dia faham dan dia ikut dengan redha, dan dia ikut sepenuhnya apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia halal. Apa yang diharam oleh Allah, maka dia mengharamkan. Yatlunahu haqqa tilawatih ni dia juga memberi makna orang yang tahu nikmat-nikmat Allah SWT, kemudian dia bersyukur kepada Allah SWT, dan mereka beriman dengan semua rasul-rasul yang diutus oleh Allah SWT, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlunahu juga memberi makna apabila dia baca Quran, dia tadabbur, dia cuba ikhtiar untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan tuntutan daripada ayat tersebut. Mana bila tadabbur, contohnya bila kita baca ayat berkait dengan syurga, jadi kita rasa seronok, kita rasa betul-betul nak daripada Allah SWT anugerahkan juga kepada kita syurga. Kalau kita baca ayat tentang azab neraka Allah SWT, kita kena rasa dalam keadaan sedih, kita minta berdoa dan berlindung daripada Allah daripada azab neraka Allah SWT. Itu maksud yatlu. Suhufan mutahharah ni adalah kalau sama ada Quran ataupun ulama-ulama ahli kitab dulu apabila baca kitab-kitab mereka tu yang betul-betul diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mutahharah, yang jauh daripada syirik, yang jauh daripada kesesatan, munazzahah minal batil wat tahrif, yang bersih daripada unsur kebatilan, kesesatan. Ataupun suhufan mutahharah, dia memberi makna iaitu Al-Quran itu sendiri. Yang mana dalam Al-Quran ada juga cerita tentang kisah umat-umat terdahulu. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Jadi Al-Quran ni, isi-isi yang ada dalam kitab yang benar ni, yang qayyimah. Qayyimah yang mustaqimah, yang benar, yang lurus. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab ni melainkan setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Ini nak menunjukkan kepada kita, ahli kitab ni, maknanya Yahudi, Nasrani, hampir semuanya beriman dengan Nabi akhir zaman. Beriman. Hampir sepakat. Cuma apabila Nabi akhir zaman dibangkitkan, mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman. Sebab apa? Antara yang paling jelas Allah Ta'ala sebut, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Sebab ada unsur hasad dengki. Sebab mereka kalau ikut kisahnya, dia beriman sebagaimana kita tahu dengan akan diutus Nabi akhir zaman, dan mereka ni wa kanu yastaftihuna
walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Yastaftihun maknanya yastansirun. Mereka berharap supaya Nabi akhir zaman ini diutus dan mereka akan beriman. Cuma apabila diutus Nabi Muhammad SAW, mereka kufur. Kebanyakan mereka kufur. Mereka tidak beriman. Mereka tafarraqa. Mereka berpecah belah. Selepas daripada diutuskan Al-Bayyinah ni Rasul. Kerana apa? Kerana mereka diingatkan Nabi akhir zaman tu daripada keturunan mereka. Daripada kabilah mereka, daripada bangsa mereka. Tetapi apabila Nabi ni akhir zaman diutus bukan daripada kabilah mereka, bukan daripada bangsa mereka, tapi daripada bangsa Arab, maka mereka tidak beriman. Ini jelas nak menunjukkan kepada kita, Islam ni dia tak boleh dikaitkan dengan bangsa. Sebab itulah kita harus yakini sepenuh. Sebab apa hikmat Allah Ta'ala apabila dia turunkan Quran kepada Nabi, walaupun Nabi SAW dah meninggal dunia, Nabi dah wafat, tetapi walaupun Nabi dah wafat, tetapi Allah Ta'ala meninggalkan kepada kita, dan Rasulullah SAW pun sebut pada kita, umat Islam ni tidak akan sesat apabila berpegang dengan dua perkara asas, iaitu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maknanya bukan senang sebutir Al-Quran ni, dia sesuai untuk semua orang, semua tempat, semua masa. Semenjak, kalau kita kata ayat Quran turun ni zaman Nabi Muhammad SAW, siapa zaman kita, siapa keberterusan sampai ke hari kiamat, Quran ni sesuai untuk semua zaman, semua tempat, semua masa. Jadi untuk supaya Quran ni sesuai semua tempat, semua zaman, jadi pemikiran kita, akal kita ni kena betul-betul bersih. Sebagaimana bersih dan sucinya Al-Quran. Sebagaimana agung dan sempurnanya Allah SWT. Sebagaimana sifat maksum yang ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apabila kita baca Quran, kita kena buang sifat-sifat yang boleh mengganggu fokus tersebut. Kita kena buang sifat unsur kebencian, unsur hasad dengki, unsur kita nak kaitkan ayat-ayat Al-Quran ni dengan kelompok tertentu, bangsa tertentu, tak boleh. Sebab Quran ni dia untuk semua manusia, tidak terikat dengan kelompok, tidak terikat dengan etnik ataupun bangsa. Itu yang perlu kita beri perhatian. Jadi orang Yahudi ni, ahli kitab ni, antara faktor dia menolak Islam, dia menolak Al-Bayyinah, walaupun dia tahu, kerana apa? Kerana ada unsur keterikatan dengan kelompok tertentu. Walaupun yang datang ni adalah Al-Bayyinah, bukti yang jelas, bukti yang nyata, iaitu kenabian, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai peringkat orang Yahudi, orang Nasrani ni, kesesatan mereka, kemurkaan mereka ni sampai ke peringkat mereka sebut waqalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Mereka sebut, kalau orang Yahudi kata yang masuk syurga hanya orang Yahudi, orang Nasara kata yang masuk syurga hanya orang Nasara. Dia ikat syurga ni dengan kelompok mereka, dengan bangsa mereka, dengan orang yang mengikuti mereka. Allah Ta'ala menempelak mereka. Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Syurga yang Allah Ta'ala buat bukan untuk bangsa tertentu. Bukan untuk bangsa Arab saja. Bukan untuk bangsa-bangsa lain. Tak. Untuk semua makhluk Allah SWT. Yang penting dia beriman. Dia beramal dengan amal soleh. Dan dia istiqamah di atas amalan-amalan kebajikan yang dia buat. Sampai ke dia mati. Itu yang perlu kita faham dan ambil perhatian. Jadi tugas kita manusia bukan nak menghukum manusia.
orang ni kafir, orang ni fasik, orang munafik, apa semua sekali. Tugas utama kita sebagaimana dalam ayat ini, seterusnya ayat yang kelima, wama umiru. Dan nabi-nabi, rasul-rasul pun tugas utama mereka adalah wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Tujuan utama Allah Ta'ala utus nabi-nabi dan rasul-rasul ni adalah supaya kita seru manusia, mengajak manusia ni supaya semuanya beribadat, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Maknanya wahdaniyah, mentauhidkan Allah SWT. Sembah Allah, beribadat kepada Allah, Allah yang esa. Dan lahuddin, mukhlisina lahuddin, dengan penuh ikhlas, dan penuh ikhlas. Jadi ikhlas ni sebagaimana kita tahu, sebab Allah Ta'ala antara benda yang dia murka, yang dia laknat, yang dia marah sangat apabila manusia ni mensyirikkan dia. Ana aghna syuraka anis syirk. Nabi dalam satu hadis kursi dia sebut, dia cerita tentang Allah Ta'ala, ana aghna syuraka anis syirk faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tak boleh terima langsung orang yang bersyirik pada aku. Mana-mana orang yang buat satu-satu amalan, apa saja amalan yang mendatangkan syirik, maka aku akan tinggal dia dengan kesyirikan dia. Dan kita tahu Allah Ta'ala sama sekali tidak akan mengampunkan dosa orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta pada kita, satunya beribadat, mengabdikan diri kepada Allah dan dengan penuh ikhlas. Ikhlas ni maknanya dia betul-betul bersih, betul-betul suci. Pengabdian kita ni hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ikhlas ni dia berkait rapat dengan as-sidq, dengan kebenaran. Jadi kalau kita kata kita tidak bersyirik pada Allah, kita kena tunjuk bukti yang jelas. Maknanya kena ada al-bayyinah juga, bukti yang nyata, bukti yang jelas. Kita buat semuanya kerana Allah SWT, bukan kerana terpaksa, bukan kerana kita nak riak, nak tunjuk pada orang, tidak kerana makhluk, tapi sepenuhnya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dalam amalan kita ni, sebagian ulama bagi kepada 3 kategori. Satu dia panggil al-ma'murat, yang kedua al-manhiyat, yang ketiga al-mubahat. Yang pertama al-ma'murat, yang diminta kita buat, benda wajib, benda fardu. Hak fardu ni pun, hak makmurat ni yang disuruh kita buat. Tapi kalau kita buat, kita semaya, kita solat, kita pergi haji, tapi tidak ikhlas, maka tak boleh pahala, bukan boleh dosa pula. Tapi kalau kita buat dengan ikhlas, semaya ke, bayar zakat ke, buat haji ke, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lillahi ta'ala, itu baru boleh pahala. Yang kedua al-manhiyat kita panggil, yang dilarang, yang ditegah. Kita meninggalkan suatu benda yang ditegah juga mesti kerana Allah, bukan kerana ada faktor lain. Contoh apa? Contoh arak, jelas haram dia. Sebahagian orang contohnya tidak minum arak. Tanya sebab apa tak minum arak? Kerana dia nak jaga kesihatan. Sebab dia tahu minum arak ni akhirnya boleh beri mudarat kepada kesihatan dia, tubuh badan dia. Selain daripada kebanyakan orang minum arak ni, dia mabuk. Akhir sekali apabila mabuk, dia beri kesan negatif kepada akal. Jadi kita tengok orang yang mabuk ni sama taraf dia dengan anjing, dengan babi, dengan kucing. Maknanya dia tindak tanduk dia tu tak ada kematangan dia. Sebab apa? Sebab akal dia tidak berfungsi kerana dia mabuk.
Jadi sebahagian orang dia tinggal, dia tidak minum arak, tapi bukan kerana Allah Taala, bukan kerana Allah Taala larang, tapi kerana dia nak jaga kesihatan. Itu pun tak boleh pahala, bahkan boleh dosa. Ataupun contohnya dia tidak berzina. Zina ni kita tahu dari sudut hukum agamanya haram. Fahisyah, perbuatan terkeji, perbuatan terkutuk, perbuatan yang begitu hina. Sebahagian orang memang dia tidak berzina kerana ini larangan daripada Islam, daripada Allah SWT. Jadi dia tidak berzina. Maka di situ dia tinggal daripada berzina, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau dia tinggal berzina kerana apa? Kerana dia takut takut orang tahu, takut boleh menjatuhkan image dia, takut apa semua sekali. Ini dia tidak berzina, dia tinggal juga, tapi bukan kerana Allah SWT. Ini pun boleh dosa juga. Yang ketiga, al-mubahat. Mubahat ni benda yang kita tahu, benda yang diharus. Kita minum, kita makan. Ni orang ni makan nasi, orang ni makan roti, apa semua sekali. Orang ni duduk dengan isteri, bersama dengan isteri, jalan, melancong ke mana-mana. Benda yang mubah. Benda yang mubah ni, ya kita kata kalau buat pun tak apa, kalau tak buat pun tak apa. Maknanya tak nak makan. Tak nak makan masa ni contohnya, tak ada masalah. Cuma macam mana kita nak kaitkan dengan pahala? Mubah ni kita makan apa saja. Contohnya ia jadi adat. Tapi adat ni kalau kita buat benda yang mubah tu lillahi ta'ala, mana niat kita makan ni kerana pastinya kita pastikan makanan minuman kita tu daripada sumber yang halal. Contohnya kita makan ni untuk supaya kita sihat, ada tenaga, kita boleh buat kerja, kita boleh buat amal ibadat lillahi ta'ala, maka dia boleh pahala. Dan adat tu dia boleh bertukar jadi ibadat dengan niat. Itu yang perlu kita faham. Ayat yang kena, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi akhirnya Allah Taala kata orang yang kufur kepada Allah ni, sama ada daripada ahli kitab tadi, Yahudi, Nasrani yang tidak beriman dengan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh nak menerima Quran, dia kufur kepada Allah, maka kesudahan mereka adalah neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ni adalah sejahat-jahat makhluk, seburuk-buruk makhluk. Kenapa dia jadi seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk? Walaupun dia makhluk yang paling sempurna pada penciptaan Allah SWT, ia sejahat-jahat makhluk. Kerana apa? Kerana dia tidak beriman kepada Allah. Kerana dia tahu kebenaran, tetapi kerana mengikut hawa nafsu, kerana ada unsur hasad, dengki, kebencian pada individu tertentu, pada kelompok tertentu, maka dia tidak beriman kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Ayat yang ketujuh, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang yang beriman, tak kira siapa dia, sama ada dia Yahudi, sama ada dia Nasrani, sama ada dia orang Arab, sama ada dia orang India, kalau dia beriman kepada Allah SWT, dan bukti beriman dia antaranya wa amilus solihat, dan setiap amalan dia, ibadat dia, aktiviti harian dia tu menggambarkan soleh tadi, kebaikan, mengikut kehendak Allah SWT, ikhlas kepada Allah SWT, mereka ini ulaika hum khairul bariyah. Termasuk ahli kitab sendiri, macam contohnya sahabat Nabi ada bernama Abdullah bin Salam bin Al-Haris. Dia ni daripada keturunan Bani Israel. Jadi dia antara orang yang walaupun dia ahli kitab, apabila datangnya Al-Bayyinah, diutus Nabi Muhammad SAW, walaupun bukan daripada kelompok keturunan etnik dia, kabilah dia, apabila tengok kebenaran, maka dia terima,
maka dia termasuk dalam kelompok ni. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Jadi dalam syurga balasan Allah Subhanahu wa taala jannatu adn tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya air. Jadi kita nak gambarkan macam mana, wallahu alam. Cuma kita boleh beri gambaran secara umum lah makna ayat tu. Macam mana syurga Allah yang antaranya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi untuk pastikan betul-betul kena tunggu di akhirat kelak lah. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya selama-lama. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ini antara sifat kriterianya. Orang yang beriman tadi dan beramal soleh, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita manusia redha kepada Allah ni antaranya kita pastikan setiap gerak-geri kita, tingkah laku kita, akhlak kita, perangai kita, tutur kata kita mengikut apa yang diajar oleh Islam, mengikut apa yang telah dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sendiri dengan ilmu dan kefahaman kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun contohnya apa saja ujian musibah yang menimpa seseorang, termasuk yang menimpa diri kita, yang kita tidak berapa suka, tapi kerana kita yakin ada hikmat tersendiri, itu termasuk qada Allah Ta'ala, maka kita redha, maka kita akan termasuk dalam kelompok ni. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita redha kepada Allah dan Allah Ta'ala redha kepada kita. Kerana cuma kita ni, kita redha kepada Allah, kita boleh tahu, diri kita sendiri kita boleh tahu, kita redha kepada Allah Ta'ala ni. Kerana cipta kita, sama ada kita lelaki ataupun perempuan, kita redha kepada Allah terhadap perjalanan kehidupan kita ni. Selama puluh-puluh tahun duduk atas muka bumi Allah ni, hak sebenarnya kita tanya diri kita, jiwa kita, fitrah kita, kita redha ke tak? Jadi redha tak redha ni setiap orang dia tahu. Dia redha ke tak sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Cuma masalah keduanya, kita tidak tahu. Walaupun kita mengharap, Allah Ta'ala sendiri redha ke tak kepada kita. Ini yang menyebabkan kita kena lebih berhati-hati. Kita kena betul-betul ikhlas di atas segala amal ibadat kita. Tak boleh ada unsur riak, tak boleh ada unsur sombong, takabur, tak boleh ada rasa macam kita ada keyakinan bahawasanya kita ni betul, orang yang bersama kita sahaja betul. Sebab tak ada ayat Quran, tak ada hadis yang boleh menentukan kita ni Allah Ta'ala redha. Jadi sebab itulah kita kena lebih berhati-hati. Sebab itulah Allah Ta'ala minta kita bertakwa. Yang Allah Ta'ala minta kita ni sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta Nabi SAW sendiri pun dia tidak jamin. Tidak jamin. Kecuali dengan dia kata dipenuhi, dikelilingi, diselubungi, dipayungi, dianugerah Allah Ta'ala dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah dalam redha ni yang penting sekali ialah kita sesama kita ni redha daripada kedua ibu bapa kita. Sebelum tu redha daripada Allah Ta'ala. Wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan Allah yang paling agung, yang paling besar. Kalau kita cari usaha untuk dapat redha Allah SWT, maka insya-Allah kehidupan kita akan lebih mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Satu lagi semua sekali dia berkait sejauh mana manusia ni ada unsur rasa takut, rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gerun di sini ataupun kita kata takut di sini,
bukan sama takut kita dengan makhluk, tapi kita takut, kita gerun kepada Allah Ta'ala ni. Dalam kegerungan kita, gerung kita, takut kita ni, dia bercampur dengan ta'zim, at-ta'zim. Dalam masa sama kita rasa takut, rasa gerung, dan takut dan gerung tu ada sekali perasaan, rasa keagungan, kesempurnaan Allah SWT, sehingga kita rasa takut pada dia tapi kita nak pergi kepada dia. Kita takut kepada Allah tapi kita nak pergi bersama Allah, maknanya untuk mendapat rahmat dia, maghfirah dia, kasih sayang dia. Itulah yang kita dapat tadabbur, cuba memahami ayat-ayat daripada surah Al-Bayyinah. Semoga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.